Hello semua pelajar TSBA, apa khabar semua? Dah lama kita tak jumpa ya. Okey, saya akan sambung mengajar bahasa Inggeris dengan penterjemahan ke bahasa Malaysia. Saya akan teruskan. So ini video saya yang nombor 54. So saya akan teruskan sebab ramai dah tanya kenapa lama sangat TSBA tak buat video and all that. Okey, adalah itu video dalam bahasa Inggeris saja, yang tu Let's Learn English. So subscribe mana-mana yang anda rasa senang bagi anda lah. Okey, so video ni saya akan teruskan ya. Okey, video kali ni adalah ada topik yang penting juga. Sebelum tu tolong subscribe, like, comment and share kepada siapa yang telah subscribe. Terima kasih banyak-banyak TSBA ucapkan. Teruskan belajar dengan TSBA dan TSBA akan teruskan mengajar anda. So saya tidak akan mengecewakan anda. Okey, itu janji TSBA ya. Okey, saya nak mula balik dengan ini satu ulang kaji ya. Saya dah ajar semua tenses kan, tenses yang penting present continuous tense lah, past tense lah, present perfect. Okey, simple present tense. Okey, di sini ujian yang ringkas lah. Tapi jangan takutlah, TSBA akan bagi jawapan lah. So anda tulis sendirilah. Okey. So ujian ni ada kaitan dengan semua tenses. Alright, tolong ambil ni sebagai satu ulang kaji ya. Okay, saya nak tengok anda dah boleh ataupun tidak. Anda boleh uji sendiri. Alright. Okay, biasalah kalau ada ujian ke apa-apa peperiksaan, dia akan ada soalan di sini. Fill in apa yang kita perlu buat ya. Fill in the blanks with the correct form of the verb in brackets. Okay. Fill in the blanks with the correct form of the verb in brackets. Ini yang sangat penting, verbs. Kata kerja, satu yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita lah, verb. Okay, fill in the blanks. Blanks anda tahu, tempat kosong, isikan tempat kosong dengan verb yang betul lah, the correct form of verb. Form maksud dia, kalau setiap kali kita dengar form, kita akan ingat borang. Borang pun kita panggil form juga ya. Ikut grammar di sini, ikut maksud di sini, form adalah bentuk. So bentuk kata kerja yang betul ataupun tepat lah. Alright. Okay, now I'm going to start with number 1. Yang ni cuba lihat perkataan ni, everyone. So everyone ni ramai ke seorang? Ramai yang keliru ya dengan mereka akan fikir everyone ni semua orang. Tak ya. Maksud every, fahamkan maksud every dulu ya. Every maksud dia setiap. So kalau everyone, setiap seorang. So di sini kita cakap tentang setiap seorang. Okay, everyone celebrate the new year on the 1st of January. Setiap orang menyambut tahun baru pada 1 hari bulan January. Ini satu yang anda dah tahu ya. So everyone, setiap seorang, celebrate ataupun celebrates. Yang ni selalu jadi setiap tahun kan. So ayat ni ada kaitan dengan simple present tense. Okay, yang berlaku setiap tahun. Saya harap anda masih ingat simple present tense yang satu yang berlaku selalu. Macam usually, sometimes, always, kadang-kadang, hari-hari, setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap tahun ya. Okay, so di sini everyone, setiap seorang. So tambahkan s ataupun tidak? Okey, mestilah tambahkan s sebab setiap seorang, dia tak kata semua. Okey, dia kata setiap seorang. Okey, everyone, so jawapannya everyone celebrates, tambahkan s ya, the new year on the 1st of January. Okey, everyone, setiap orang menyambut tahun baru pada 1 hari bulan Januari ya. Everyone celebrates the new year on the 1st of January. So ingat ayat ni, ayat simple present tense. Anda boleh tulis kat tepi ke mana-mana lah. Ayat ni ada kaitan dengan simple present tense sebab ini satu yang berlaku setiap tahun. Okay. Next, some of them know. Ini bracket. Bracket maksud dia kurungan. Tukarkan kata kerja dalam kurungan dengan tepat. Okay. Brackets. No, perkataan no dalam bracket. Some of them know where James live when he a child. Some of them know
where James lived when he a child. Okey, lihat ya, ini sangat penting. Ramai tak tahu lagi ya. Kalau ada be dalam kurungan, dia akan suruh kita beri jawapan dengan is, are, was ataupun were. Is untuk seorang present tense, are untuk ramai present tense juga. Bila tukar is ke past tense, ia akan tukar ke was, are akan tukar ke were. So bila ada be dalam sini, dia suruh kita jawab dengan is, are, was ataupun were. Okey, ingat ya. Saya sebut sekali di sini ayat ni. Some of them, ingat berapa seorang atau ramai ya. Some of them know where James lived when he a child. Masa dia kecil. So bila kita lihat di sini, semasa dia kecil dulu, so dia ada kaitan dengan past tense. Okay, past tense. So di sini some of them okay. Sesetengah daripada mereka. So bukan seorang ya. Sesetengah daripada mereka tahu di mana James tinggal semasa dia kecil dahulu. Saya guna dahulu lah sebab saya nak terangkan dengan jelas ya. Masa dia kecil dulu. Some of them know where James lived when he a child. So jawapan dia, some of them know. Ini ada kaitan dengan sekarang. Sebab setengah daripada mereka tahu, sekarang mereka tahu di manakah James tinggal masa dia kecil. Yang tu dah past tense. So simple present tense, lepas tu disambung dengan past tense. Some of them, sesetengah daripada mereka. So ramai lah, anda tahu ramai. Sesetengah daripada mereka bukan seorang. So jawapan dia tak ada pertukaran lah. Untuk ramai tidak ada pertukaran untuk present tense. Sekarang mereka tahu. So dia ada kaitan sekarang ya. Some of them know, jangan tukar, tak ada tambahan s lah kalau ramai. Some of them know where James, di sini nak tukar macam mana? Live ni tinggal when he a child. So James seorang, tapi yang ni ada kaitan dengan, ayat ni pula ada kaitan dengan masa lepas. Okay, some of them know, yang ni masa sekarang ya, know where James lived. Past tense tambahkan ed. Kenapa ed? Sebab ada kaitan dengan semasa dia kecil dulu. Okay, James lived, L-I-V-E-D, lived tinggal semasa dia kecil dahulu. Okay, when he a child. So di sini be tambah apa? Is ke, are, was ataupun were. Mestilah was sebab masa lepas untuk seorang. Is, kalau masa lepas tukar ke was. Was, kenapa was? Sebab seorang. Is untuk seorang, present tense. Was untuk seorang juga, tapi past tense. Alright, so jawapan dia was. Some of them know where James lived when he was a child. Some of them know where James lived when he was a child. Yang ni ayat past tense, yang ni present tense. Sekarang lah mereka tahu. Setengah daripada mereka tahu di manakah James tinggal semasa dia kecil dulu. Okey, dapat jawapannya. Some of them know where James lived, tambah D ya, when he was, W-A-S, a child. Faham ya? Who absent from work yesterday. Yang ni saya rasa senang lah kalau anda betul-betul ikut video saya untuk past tense. Sebab apa past tense? Yesterday, masa-masa lepas ya, past tense. Yesterday, last week, last month, 2 days ago, 2 minutes ago, okay, a few seconds ago, semuanya masa-masa lepas. So yesterday senang saja. Anda dah tahu jawapan dia. Mungkin ada yang dah tahu lah jawapan dia. Who absent from work yesterday? Okay, who, siapa yang tidak hadir kerja, di tempat kerja lah, kemarin. Okay, absent, tidak hadir. Okay, absent maksudnya tidak hadir lah. Who absent from work yesterday? So who was, B ni tukar ke was, W-A-S. Okay, who was absent from work yesterday? Who was absent from work yesterday? Siapakah yang telah tidak hadir, tidak hadir ke kerja kemarin, ke tempat kerja, tidak datang kerja lah. Okey, kemarin.
Faham ya? Next, Wendy and her cousin. Wendy and her cousin, top students during their school days. During their school days, semasa zaman sekolah mereka lah. Okey, semasa zaman sekolah mereka. Apa ayat ni? Apa maksud ayat ni? Wendy dan sepupunya, cousin, sepupu. So ada seorang ke dua orang? Ada dua orang di sini. Okey, Wendy and her cousin, kita dah tahu seorang atau dua orang. So dia ada kaitan dengan masa lepas. So Wendy and her cousin, jawapan dia, kalau tahu past tense, anda perlu guna was ataupun were sahaja. So jawapan dia were. Sebab apa bukan was? Sebab bukan seorang ya, sebab dua orang, Wendy dan sepupunya. So Wendy and her cousin were, W-E-R-E, top students, murid yang cemerlang lah. Okay, top students during their school holidays. Mereka adalah pelajar yang cemerlang pada zaman sekolah mereka lah. Okay, faham ya? Wendy and her cousin were top students during their school days. Semasa lah zaman sekolah mereka ya. Okay, next, he really. Alright. Okay, he really, dia benar-benar, he really maksudnya benar-benar. He really care about all his friends. He really about all his friends. Di sini tak ada masa. So yang ini menunjukkan sifat dia. Care maksud dia mengambil berat. Okay, mengambil berat. So he, seorang lelaki lah. Okay, dia benar-benar mengambil berat tentang kawan-kawannya. Okay, seorang sangat mengambil berat lah tentang mungkin kawan-kawannya. Kalau jadi apa-apa masalah, dia akan tolong, dia akan berkongsi. Okay, ataupun kawan-kawannya akan berkongsi sama-sama lah. So dia seorang yang sangat mengambil berat tentang kawan-kawannya. Alright, now he really. So yang ni ayat simple present tense, dia ada kaitan dengan sifat seseorang. So ada kaitan dengan simple present tense. So senang je, seorang, he really cares, C-A-R-E-S. Kenapa tambah S? Sebab seorang. Ada ayat ni ayat simple present tense, dia ada kaitan dengan sifat dia sekarang ya. He really cares about all his friends. He really cares about all his friends. Faham ya? Next, Henry, seorang ya, Henry dislike oily and spicy food. Henry dislike oily and spicy food. Sebelum tu kita fahamkan, dislike ni doesn't like. Okay, tidak suka. Kita boleh kata doesn't like untuk simple present tense. Okey lah, ayat ni kalau ada kaitan dengan suka, ia ada kaitan dengan simple present tense juga. Kerana apa yang kita suka makan, apa yang kita tidak suka makan, ia satu ayat yang berlaku dalam hidup kita seharian lah. Alright. So, Henry dislike oily and spicy food. Sebelum tu kita fahamkan apa maksud dislike. Okay, doesn't. Macam saya bagi tahu tadi. Oily and spicy food. Oily, makanan. Dia ada kaitan dengan makanan. Oily, berminyak. So, makanan yang berminyak. Spicy, yang pedas. Spicy, makanan yang pedas. So, Henry, seorang saja, senang saja, simple present tense. Henry, apa jawapan dia? Dislike atau dislikes? So, tentulah dislikes. Okay, saya dah beritahu ayat simple present tense ya. So, Henry dislikes oily and spicy food. Henry dislikes oily and spicy food. Henry tidak suka makanan yang berminyak dan yang pedas. Alright. Okay, we go to next one. Celia. Okay, seorang lagi ya. Celia. Have. Kalau have, anda apa yang datang ke fikiran anda? Saya tahu. Have ada kaitan dengan tense yang mana satu? Dia ada kaitan dengan present perfect tense. Present perfect tense. Alright. Celia. Okay, nanti kita beri jawapan. Celia. An elder brother, abang, and a younger sister. Adik perempuan. Younger sister, adik perempuan. Celia, seorang saja. So, has ataupun have. Ini ada kaitan dengan mempunyai. Has atau have, ada maksud dia mempunyai. Okay, so Celia have
Okay, Celia have an elder brother and a younger sister. Betul ke salah? Salah ya, sebab Celia ni seorang saja. So kita tukar ke has. H-A-S. Has. So this one got to do with simple present tense. Sorry. Present perfect tense. Present perfect tense. Has dengan have ada kaitan dengan present perfect tense. Kalau present perfect tense, tolong ingat has dan have. Okay, tolong ingat has dan have. Present perfect tense. Kalau past perfect tense, dua ni akan tukar ke, maksud saya has dengan have akan tukar ke had. H-A-D. Tapi yang ni present perfect tense. Alright. Celia has an elder brother and a younger sister. So jawapan dia has. H-A-S. Alright, kita sambung ke number 8. Ayat number 8. Okay. The mobile phone. Anda tahu lah mobile phone semua orang ada kan? Telefon bimbit lah. Alright. The mobile phone cost RM2,000 last year. It very expensive. The mobile phone cost RM2,000 last year. It very expensive. Okay. Dia ada kaitan dengan last year. Cerita ni ada kaitan dengan tahun lepas. So, harga mobile ini pada tahun lepas adalah 2,000. Ia sangat mahal. Ianya sangat mahal. Expensive, mahal. Expensive, mahal. Ada banyak perkataan untuk mahal dalam bahasa Inggeris. Expensive, dear, D-E-A-R pun ada banyak maksud ya. Dear pun mahal. Costly, kalau macam perkataan ni, C-O-S ni harga ya. Kalau costly, kita tambah L-Y, maksud dia mahal. The watch is very costly. Okay. Expensive, dear or costly. Maksud dia mahal ya. Okay, saya ulang balik. The mobile phone, jawapan dia cost. Kadang ada perkataan yang tidak perlu ditukar ya. So untuk ke past tense. So samalah. Okay. The mobile phone cost 2,000 last year. It B di sini. It ada kaitan dengan mobile phone satu saja. So jawapan dia was ke were. So ada kaitan dengan masa lepas kan. So it mobile phone ni, it was very expensive. It was very expensive. Ianya sangat mahal. The mobile phone telefon bimbit ini berharga 2,000 pada tahun lepas ya. Ianya sangat mahal. Okay. The mobile phone cost RM2,000 last year. It was very expensive. The mobile phone cost berharga ya, cost RM2,000 last year. It was very expensive. The wolf, serigala ya. The wolf chasing after a rabbit now. Ada perkataan now di sini. Senang je kan? Saya rasa tenses yang paling senang adalah tenses. Okay, apa tenses di sini? Kalau ada now, masa dia now saja. Senang aja kan? Present continuous tense. Present continuous tense. Kalau ada perkataan continuous, ingat ing. Saya pernah ajar kan? Kalau ada perkataan continuous ataupun grammar yang bertajuk tenses yang ada kaitan dengan continuous, mesti ada tambahan ing. So di sini present continuous tense. Okay, present continuous tense. Now, okay. The wolf, okay. The wolf, kalau ing dan now, kita tambahkan apa di sini? The wolf, seekor saja, serigala. The wolf is chasing after a rabbit now. Serigala sedang mengejar rabbit sekarang ya. Arnab lah. Okay, rabbit sekarang. So sekarang kita tambahkan is di sini. The wolf is chasing after a rabbit now. Kenapa saya buat is? Kenapa tak tambahkan was? Sebab yang ni sesuatu yang sedang berlaku sekarang. So the wolf is chasing after a rabbit now. Faham ya? Last one, the lesson. Okay, berapa pelajaran ni? The lesson usually begin at 10 AM and end at 3 PM.
Firstly, tengok satu atau banyak. Dia sedang bercakap tentang ataupun dia ada kaitan dengan satu pelajaran sahaja. So lesson, bukan lessons. Bukan banyak. Kalau banyak lessons. Okay, yang ni lesson, satu pelajaran saja. Dan lagi satu usually. Yang ni ada kaitan dengan masa. Untuk grammar yang mana satu? Simple present tense. Ingatlah saya ada ajar usually, always, sometimes, once a week, twice a week. Satu yang selalu berlaku. Okay, yang ni usually, biasanya. Okay. The lesson usually begin at 10 a.m. and end at 3 p.m. So what's the answer here? Apa jawapan dia sekarang? Present, ingat simple present tense, dia ada kaitan dengan sesuatu yang selalu berlaku. Dan lesson satu saja. Okey, jawapan dia, the lesson usually begins, biasanya bermula, begins ataupun starts. Okey, tambahkan s di sini. Begins, tambahkan s ya. Begins at 10 a.m. and ends, berakhir ya, E-N-D-S, and ends at 3 p.m. Simple present tense. Okay, the lesson usually begins at 10 a.m. and ends at 3 p.m. Pelajaran itu biasanya bermula pada pukul 10 pagi dan akhir ataupun berakhir pada pukul 3 petang. Kalau lessons, present simple present tense, kalau banyak tidak ada pertukaran apa-apa, ingat ya. Kalau saya kata the lessons usually begin at 10 a.m. and end at 3 p.m. Kalau banyak, okey, kalau ada s kat sini, kalau banyak, the lessons, di sini dua perkataan ni tidak ada pertukaran apa-apa, and begin. Okey, so di sini adalah sebab satu aja. Saya ulang lagi sekali, the lesson usually begins at 10 a.m. and ends at 3 p.m. Okey, tu aja buat masa ni. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Terima kasih banyak-banyak. Thanks for your support. Those who have subscribed, like, comment and share, thank you so much. And those who haven't, please subscribe, like, comment and share. That's all for now. Have a nice day. Please continue studying with me. Okay, learning English with me. Don't stop. Okay, take care of yourself. Bye-bye. Harap anda jaga diri ya selalu. Saya akan teruskan dengan video-video yang ada penterjemahan ke bahasa Malaysia. Okey, jangan risau kepada siapa yang ada yang tanya kenapa lama teacher Subah dah tak buat video. Okey, saya akan teruskan ya. Saya tak mau kecewakan sesiapa lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, bye-bye. Take care of yourself. Bye-bye.